Sakan tu boleh tu. Bila kita buat sembahyang, kena ada rencah dia sunnah. Sembahyang dah hak wajib. Hak wajib tu gulai. Wah, ya gulai tu ikan bukan gulai kan. Kena ada rencah dia, kena ada rempah ratih dia. Ibadat sembahyang kena ada sunat dia. Habis sembahyang, buat sembahyang sunat ba'diyah, ada qabliyah, ada sembahyang tarawih, ada sembahyang tahajud, ada sembahyang taubat, ada sembahyang tasbih. Ada benda isi. Faham dah tu? Kalau tak faham kan tak tahu lah. Dia orang nak bawa buat bentar ni tak apa. Dia abang sikit dia faham nanti. Macam itulah saya nak bagi contoh ibadat ni. Kalau kita dah habis puasa, apa yang kita dah boleh dapat daripada cendera hati puasa? Kalau kita pergi mana-mana tempat kita tak biasa pergi, kita tengok, kita berjalan, tengok orang kata habis tak ada pun belilah RM1 2 buat kenangan. Biasa mai, biasa lalu. Macam orang pergi Mekah lah. Dia kata, nak mai pula tak tahu lah. Beli tu, pergi bawa pasal 1 beg, balik 4 beg. Kenangan. Pasal apa? Nak pergi pula tak tahu kalau bila nak pergi pula. Buat balik lagi mati ke apa ke, beli. Macam itulah kita beli. Apa hadiah bulan puasa yang kita boleh ambil, yang kita boleh isi, kita boleh ambil cendera mata. Dia tak main kalung plak, main kalung pingat nak terima kasih kerana menjalani ibadat puasa, dapat pingat mai, pingat langsa, pingat berak, jangan lawan lari, tak dapat. Kita nak ambil apa? Hak ringan kita boleh ambil, ringan pada mata tapi berat pada ibadat. Apa kita duduk buat dalam puasa? Ringan je. Sembahyang witir, ringan sangat-sangat. Tetapi pahala dia besar dan amat-amat berat. Ramai orang boleh buat sembahyang witir tiap-tiap malam bulan puasa, tapi orang tak boleh buat lepas puasa sembahyang witir. Aduh. Padahal bukan kena buat 10 rakaat. Satu je cukup lah. Satu rakaat je. Sembahyang witir ni kalau buat 2 tak jadi witir, kena buat 3. Kalau buat 4 tak mau jadi, kena 5. Kalau buat 10 tak boleh, kena buat 11. Pandai gelap tambah ni. Jadi cukup. Tak ada sembahyang yang lebih ringan daripada witir. Satu. Allah satu. Habis sembahyang isyak boleh buat sembahyang witir. Sampai balik di rumah, kalau dah di masjid buat sunat qabliyah, balik buat sunat di rumah sama, sembahyang di rumah sama. Sampai masuk rumah, usah bukakan telekung, usah buka kepiah lebay lagi. Hampak dia ada sembahyang 1 rakaat, barulah pergi cari kopi ke apa kan. 1 rakaat ada 10 minit, tak sampai pun. Kita sembahyang minit setengah tak sampai. Sembang sembahyang 1 rakaat seminit, tak ada lah. Bayar tasbih kot lah kan. 1 rakaat. Dia kata jadi baca hak wajib ni daripada tak buat belajar apa sebulan duduk jalan lah. Terus duduk belajar lah. Buat sembahyang witir, itulah hadiah bulan puasa, bulan Ramadan untuk kita. Sampailah puasa pula. Witir, ingat. Ustaz payah lah. Kalau kita suruh tu ada yang jawab. Payah lah ustaz lagi. Kacau nak buat sembahyang lain untuk buat sembahyang witir, dah habis dah tutup pintu, nak buat sembahyang apa lah, tutup habis lah. Terus dia buka, dia nak buka tak boleh, dah kunci perang lah. Dah buat pula jadi duduk luar pula, dia ingat macam orang balik lambat tadi masuk. Memanglah Nabi sebut, Nabi kata ij'alu salatul witri akhiru lailatakum. Jadi kalau sembahyang witir ini sebagai penutup kepada ibadat yang akhir kamu tiap-tiap malam, buat tu. Jadi akhir yang Nabi sebut. Dan kita dah buat witir dah kat surau balik, kita tak boleh Ya, tak apa, tak ada masalah. Itu yang kata tu. Tapi kalau dia buat di surau, di rumah tak buat apa. Nabi suruh di masjid surau ini ibadat wajib, di rumah ibadat sunat. Kalau tidak, hanya hidup cahaya nur ini, ibadat ini dia di masjid surau. Rumah tempat untuk meloncat.
Akademi Pantasia lah, apalah dalam rumah. Jadi balik kena buat sama di rumah. Sebab itu Nabi agihkan. Nabi agihkan ibadat wajib ini ibadat yang kita kena publish dengan orang. Apa mayam roh, apa riak hang ni panggil orang mayam roh, tak riak ah. Nabi suruh, Allah suruh, bang azan tu. Hak wajib. Tapi kalau hak sunat, jangan. Kita buat, kita nak kita buat. Sebab tu ibadat sunat ini baik kita buat di rumah. Lebih baik kita di rumah. Kerana rumah juga adalah bukan tempat makan minum tidur. Rumah tempat ibadat. Jadi suruh buat rumah ibadat. Jangan jadikan rumah kamu kubur. Jangan jadi rumah kamu macam kubur. Maknanya sunyi sepi. Sunyi sepi ni rumah saya TV 4. Dapur ada, puan tengok cikguan masak. Dan bilik tidur ada, puan tidur tak lena. Depan ruang tamu ada, puan orang main sementara saya nak macam kopi, orang boleh tengok TV. Anak saya nak tengok pun ada, saya pun boleh tengok cerita kartun gambar apa pada saya. Bukan sunyi tu hingat-bingat memang lah tu, tapi sunyi dengan ibadat. Kita balik hak sunat, kita perbanyak dia. So macam mayang buha, kalau kita nak main jadi kita mayang buha. Mayang ada tak? Mayang. Tengok. Kalau tak ada balik lagi mayang. Balik mayang. Entah nak main subuh ke, ataupun balik tengah malam dan sebagainya, nak tidur, mayang witir, mayang tahajud dan sebagainya. Baca Quran 3-4 baris, habis mayang dan sebagainya. Itu dikira menjadikan ibadat hidup rumah dengan ibadat. Dia kan banyak sikit je, tapi maintain sentiasa ada. Jadi buatlah mayang witir. Dia tak ada masalah. Contoh, saya nak bagi contoh. Contoh yang kata sembahyang witir ini boleh buat awal. Nabi pesan dalam hadis sahih, kalau kamu jadi buat sembahyang witir di akhir ibadat kamu tiap-tiap malam, sekiranya kamu rasa kamu tidak terbangun jaga tengah malam, kamu rasa kamu bangun lewat sehingga subuh sudah masuk, kamu buat witir awal. Nabi suruh buat witir awal. Dan dia tidak menjadi satu kesalahan bahawa buat malam tu tengok jaga pukul 3.30. Jaga 3.30, tak ngantuk dan sebagainya. Nak sembahyang tahajud, boleh buat sembahyang tahajud. Dan dia tidak jadi masalah. Nak kata tahajud tu tak masuk ke, tahajud tu kena duduk di luar ke, main taubat tak boleh. Dia kena pintu atau witir dah kunci, tak ada. Macam kita type nama dalam komputer. Wah, pakai komputer tahu lah. Type nama dalam komputer. Huruf nama saya ni huruf Z. Z ni kalau ikut panggil mula dengan abjad A, B, C, D, E sampai hujung kali Z. Amai lah nombor satu daftar pun tetap di hujung. Hak A ni yang Abdul ke Aminah ke Mat. Mat nombor 180, orang nak tutup baru dia mat. Tapi bila masuk dalam komputer, hak ujung Mat 180 tu duduk nombor 1. Hak main nombor 1 Z tu duduk 180. Hantar filah buat mana pun dia drop masjid tu, drop masjid tu, drop masjid tu. Dia sort balik, A tetap di abjad, Z tetap di bawah. Culang caling main nombor 1 mudah tak? Main lambat pun boleh masuk. Main lambat pun boleh masuk. Main lambat pun boleh. Tak ada masalah. Itu yang katakan sembahyang witir itu janganlah kita duduk sangat macam tutup pintu. Bila duduk ibarat tutup pintu tu duduk terlepas tiap malam lah. Alah tak dah lah, terlupa lah. Pasal duduk tutup pintu. Jadi buka pintu itu, buat. Habis Isya buat, akhirnya biasalah. Bukan banyak, satu. Itu je. Pasal kita duduk biasa dah, baru lagi duduk hangat-hangat teh ayam lagi dengan bulan Ramadan. Itulah hadiah bulan Ramadan untuk kita. Pasal 6 lebih merah. Daripada Abdullah bin Umar, radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار
فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة متفق عليه. Daripada Abdullah bin Umar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seseorang daripada kamu mati. Inna ahadakum idza mata, apabila seseorang kamu mati, urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi, akan dinampakkan kepadanya pagi dan petang, maknanya sehari semalam. Pagi dan petang ni maknanya sehari semalam. AM dengan PM, tu yang ada dua. AM PM lah kan. Pagi petang, petang tu malam sampai ke pagi tu. Akan dinampakkan kepadanya pagi dan petang. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, jika termasuk ke dalam golongan ahli syurga, maka tempat kediamannya di dalam kalangan ahli syurga. Wa in kana min ahli nar fa min ahli nar, sebaliknya jika termasuk ke dalam golongan ahli neraka, maka tempat kediamannya di dalam kalangan ahli neraka juga. Fa yuqalu hadza maq'aduka, dikatakan kepadanya hadza maq'aduka, inilah tempat kediaman kamu, hatta yab'asakallahu yaumal qiyamah, sampai Allah Ta'ala bangkitkan engkau pada hari kiamat. Macam orang yang saya cerita immigration tahan, duduk dalam bilik tahanan tu, padahal bukan penjara lagi, baru duduk di airport, dah rasa susah, dah rasa takut dan sebagainya. Masalah, hantar bil, dah selesai dah, hantar bil masuk tempat hukuman, barulah tahu. Mana kita duduk di situ pun kita sudah rasa. Itu yang Nabi sebut dalam hadis ini. Maknanya hadis yang bagikan kepada kita maklumat bahawasanya orang yang duduk dalam kubur sudah boleh tahu dia akan ke mana selepas berlakunya hari pengakhiran alam ini. Bila kiamat kita dibangunkan balik oleh Allah, dihimpunkan, kita tahu kita nak pergi ke mana, kita nak sampai di mana. Jadi maknanya ini yang hadis Nabi cerita, kita tak masuk lagi neraka, kita tak masuk lagi syurga, cuma kita baru rasa tempias dah, rasa susah, rasa takut, rasa pedih dan sebagainya, duduk dalam keadaan yang amat dahsyat itu. Sebab itu bila kita sebut hadis mati, saya nak bawa tuan-tuan untuk tengok kepada salah satu daripada sunnah Nabi bila nak tidur. Sunnah Nabi dan kitab Ar-Ruh ini, kitab Ibnu Qayyim, kitab Ar-Ruh ini disebut, dia kata apa? ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في يومه ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله فينام على تلك التوبة ويعزم على أن لا يعاود الذنب إذا استيقظ ويفعل هذا كل ليلة فإن مات من ليلته مات على توبة وإن استيقظ مستقبلا لعمله مسرورا بتأخير أجله حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فاته وليس لعبد أنفع من هذه النومة. Apa dia kata? Ibn Qayyim sebut, dia kata kalaulah sekiranya kita ini memanfaatkan, menggunakan masa yang kita ada ini, yajlisur rajulu indama yuridun naum, masa bila? Masa kita duduk nak tidur, tak pungkuk atas katil tu, duduk aja atas tutur, atas buk, duduk atas buk tu, duduk saat yajlis ar-rajul 'inda nawmihi, dia nak tidur, sa'atan yuhasibu nafsahu, dia bermuhasabah, duduk cek balik, macam orang nak buat kenduri lah, tulis habis nama Pak Long dia, belah mak dia, belah mak dia, belah ayah dia, siapa panggil, siapa tak panggil, nak menakan belah mak, belah ayah,
kawan-kawan hak ni, kawan-kawan hak ni, cek balik. Yuhasibu fiha ala ma khasrihi wa rabihahu fi yawmihi. Untung rugi amalan dia hari itu. Tiap-tiap hari. Hari ni aku semayang lohok ke berapa? Hari ni aku semayang asar ke berapa? Hari ni aku semayang maghrib ke berapa? Hari ni aku dengar hadis kedak lagi. Hari ni aku dengar Quran kedak lagi. Hari ni aku baca Quran kedak. Aku buat semayang sunat kedak lagi hari ni. Hari ni berapa kali aku ambil semayang. Cek balik. Cek balik kata tu. Ni kita cek barang supermarket ni. Resit mai. Ini tak kat budak tu. Resit bagi kat makcik. Pasal apa? Makcik nak balik tengok Quran tak bubuk. Korang kira salah ni kau nak main tuntut apa? Tuntutan pengguna. Aku beli RM3, habis RM8. Untung main-main buat bubuk. Balik Aram tak tengok pun. Ramai kat tepi jalan. Tu yang sampah penuh tu. Jahat dia tak jaga kebersihan. Kita cek balik. Angkat satu susu ada, gula ada, tepung ada, agak-agak ada, berat ada, satu-satu. Kita pun cek balik. Aku makin tidur tadi, pagi tadi buat apa? Pagi tadi aku makin pukul berapa? Pukul 6.40. Aku makin mula buat apa? Tengok TV. Aku makin buka TV dulu bagi ingat dulu lah rumah. Resmi kan. Pergi buka tanya nak ustaz. Pergi buka apa yang TV tujuh ada nyanyi cucang-cucang tu. Saya kata bagi rumah bunyi lah. Dengung ustaz. Lepas tu pergi buat. Aku pergi minum air. Masa tu je. Aku main subuh bergawah. Allah dia kata subuh. Pasal cerah lah. Cuma tak buka pintu lah. Sebab tu boleh buat subuh itu. Kalau buka pintu dia kata subuh habis lah. Baik aku tak buka. Jadi aku pun tak buka pintu. Cek kan? Satu. Untung kita, rugi kita dalam hari kita itu. Summa yujaddilu lahu taubatan nasuha bainahu wa bainallah. Bila kita periksa satu-satu, kita perbaik, sedang merepair. Kita sedang merepair, sedang memperbaiki taubat kita kepada Allah. Kita dengan Allah. Itu kita di antara salah satu di antara prasyarat nak taubat nasuha itu, kita kena cek. Bukan topi hentam taubat aja. Lepas tu dia buat balik, kita cek balik. Aku beli tepung ni ke? Silap lah, tepung dah ada, tak buka lagi 2 minggu. Pergi beli, rugi ya. Merasa rugi, ni bila nak guna ni, takut kulat tepung itu je. Kalau aku periksa dulu pun tak apa. Kita apa macam tu? Aku silap lah. Kalau ada kulit kunci jam awal kan, bagus seronok bagi sunat kunci ya. Tu taubat lah tu. Bagi sunat kunci lah. Tak maulah telefon. Kau bateri habis, pergi beli jam besar. Beli jam loceng, tanya Cina. Loceng punya besar punya ada lah. Kena kata ada, mau angkat besar kipas punya tak. Tak bangkit saja sangat. Pasal apa? Dalam usaha taubat. Dia beli jam tu nak buat apa? Nak gerak mungkin tidur. Tak maulah tidur ada tilam tinggi-tinggi. Nak tidur ada tiga mengkuang lah puasan. Bila lenguh semut ketip, semut main usung kuih raya tumpah malam tu, dia perak kita macam ni. Kita pun terkejut jaga mangkit tu, garu-garu tengok jam. Ke-5 dah. Tidur ada tilam. Jawab dah. Duk mayang qada tu lah. Qadaan lillah ta'ala. Bila nak ada had pun tak tahu. Jadi kita sedang memperbaiki taubat kita. Mana kita cek, kita cari balik. Kenapa tak perlu buat ni lah, esok macam ni tak boleh dah, kena buat macam ni. Kita duk cari jalan. Fayanamu ala tilka taubah. Akhirnya dia pun tidur dengan muhasabah itu, dengan checklist dia itu, dengan taubat dia. Dia pun tidur dengan itu. Wa yu'azzimu ala alla yu'awidu zamba iz istayqadha. Dan dia duk bercita-cita, esok aku bangkit, tak mau buat dah macam hari ni. Rugi sangat lah, aku tak mau buat dah macam hari ni. Tak mau dah. Cita-cita dia nak tidur tu, sambil dia tidur.
Wa yaf'alu zalika hadza kulla lailah. Dan dia buat ini, dia jadikan dia sebagai setiap hari. Ini yang Nabi buat. Nabi buat setiap hari ini muhasabah. Fa in mata fi min lailatihi, kalau dia mati malam tu, mata ala taubah, dia mati dalam keadaan dia bertaubat. Kita mati depan TV, tengok bola, tengok drama, ngantuk terlena, jaga-jaga tempat bila drama habis tak tahu. Mati buang. Itu yang Islam ajak kita sampai yang kecil-kecil itu kita duduk, kita bertaubat. Mana tak kata astagfirullahalazim, itu ucapan kalimah. Mana hak inti dia, intipati dia hidup dalam ni. Kita berazam, esok tak maulah makin nak buat macam ni, esok nak makin awal lah, tak maulah nak pergi sembahyang jemaah, ngaji, ada orang begini dan sebagainya, nak buat baik dengan orang. Ada orang buat salah kat aku hari ni, aku maafkanlah kesalahan dia. Nak buat macam mana, dia tak tahu. Ni duduk deram, tak apa. Tunggu. Dia yang kata kat aku, esok orang tengok, aku nak kata apa kat hang, duduk deram. Tidur sampai mimpi balik digang awal tu. Ada tadi orang ni ada. Tidur punya geram dia digang awal pula. Tumuk kenyok lah, apalah, putih kepala, semua ada kat dia. Pasal tidak taubatlah tu. Kita kena maafkan kesalahan orang. Betul Fadilah Kabzah kata, maafkan kesalahan orang, nak tidur malam. Kita baik, Nabi memaafkan orang. Dia mati ala taubah, dia mati dalam keadaan dia bertaubat. Wa in istayqadha mustaqbilan lil amali masruran bi ta'khiri ajali. Kalaulah dia tak mati malam itu, besok dia bangkit, dia akan menghadapi, dia akan bakal berdepan dengan amalan-amalan, kerja-kerja yang dia buat itu dalam keadaan dia suka, dia gembira, dia riang. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala akhirkan ajal dia, tak mati lagi, dan dia masih ada 1000 harapan nak buat ibadat. Perbaik hak kemarin. Syoknya hidup lagi, boleh buat lagi, hidup, boleh buat jahat lagi. Dia bukan syok itu. Itulah beza orang tidur muhasabah diri dengan orang tidur jaga tak muhasabah. Tak tahu bercerita, tidur jaga, bangkit orang tu. Nabi kata orang hari ni sama dengan kemarin, rugi dia. Kalau kita hari ni baik daripada kemarin, rabihan, orang betul. Orang yang bertaubat, tidur, bangun, oh dia kata seronoknya, Alhamdulillah. Kedua kata Alhamdulillah allazi ahyana, yang engkau hidupkan kami, ba'dama amatana, selepas engkau matikan kami, wa ilaihi nusyur, kami nak balik kepada kamu ya Allah. Syukur. Pasal apa? Engkau bagi kami lagi peluang, satu lagi peluang untuk kami boleh buat ibadat. Perbaik repair kemarin tak dan, hari ini nak bagi dan. Kemarin tak ada Quran, hari ini nak baca Quran. Kemarin tak dengar ceramah, hari ini nak dengar ceramah. Kemarin tak tengok hadis, hari ini nak baca hadis. Baik. Itulah yang Nabi kata, dia akan seronok. Orang bertaubat ini bangkit siang, dia seronok kerana Allah takhirkan ajalnya, takhirkan kematian, sehingga dia ada rasa peluang untuk perbaik amalan-amalan dia baik. Untuk kita nak atur lah. Ni takut nak tobat malam, takut mati dulu. Tak wanilah ustaz. Lagi duk tobat-tobat tu, esok tak jaga semua. Buat macam mana? Buat macam mana mati? Takut sungguh lah dengan mati. Cerita taubat dengan taubat. Jadi buat amalan-amalan. Ni amalan yang ringan. Amalan ini ringan pada amalan kita nak buat itu, tapi cukup berat. Saqilan alal mizan, berat atas timbangan. Sebab itu kehidupan orang Islam ini, bila Allah bagi dia hidup, dia akan buka lembaran hidup hari dia itu dengan kebaikan, dengan bahagia, dengan azam tak mau buat yang jahat. Kemarin buat, hari ini tak mau. Dia berazam, ada sahaja cita-cita yang baru dalam hati dia. Saya berhenti di situ, tanda di situ. Bagus juga minggu ni ada. Minggu depan satu saya ada di Labuan. Jauh, jalan. Ganti Ustaz Arundin.
Kalau tidak minggu depan tak ada. Standby nak abang lagi. Alhamdulillah. Allah. Ada soalan apa-apa dah? Ya, cik. Ya. Semayang boleh sampai dengan witir tu, maknanya kita meraihkan sebagai imam, kita dapat pahala dan untuk dengan witir bersama dengan imam. Tapi ada orang dia tak mau tang witir tu, dia keluar dah, dia tak raih dengan imam sebab dengan niat dia malam tak lagi dia nak sambung amalan dia. Apalah dia akan dapat pahala dari itu, dia tak witir berkata. Cuma sekarang ni tidaklah kita perlu pembahasan ni. Katalah kawan yang tadi ni dia tak mau lah pahala ataupun dia raih dengan imam, lepas tu dia main dia kita usah tadi cakap hujung sikit saja. Dia buat amalan mengajar sunat dan hujung dia tu dia nak tutup dengan witir pula kan atau tidak. Sebab saya baca satu buku dia kata tidak ada witir, dua witir satu malam tak boleh disahkan. Saya jawab ya. Tuan Haji Osman. Baik. Bulan puasa kita kena ada sedikit perbezaan witir bulan Ramadan dengan witir bukan bulan Ramadan. Witir bulan Ramadan sunat berjamaah. Afdal buat berjamaah. Witir luar bulan Ramadan afdal sembahyang seorang-seorang. Bagi orang yang kadang-kadang dalam bulan Ramadan dia sembahyang witir. Dia sembahyang witir. Habis sampai witir dia balik. Dia tak mau buat witir, pasal dia kata dia nak buat qiyamul lail, khususnya pada 10 malam yang terakhir. Dan dia balik, dan dia buat seorang. Dia dapat pahala witir, cuma dia tidak dapat fadilat witir bulan Ramadan. Sah witir dia. Kalau macam kita buat masjid itu, surau itu, buat tarawih habis, lepas tu tengah malam nanti kita main witir sesama. Itu yang paling afdal. Pasal witir dilaksanakan pula yang kedua sebagai jemaah, mendapat tuntutan afdal bulan Ramadan. Kalau bulan biasa macam kita buat seorang-seorang yang saya sebut tadi, dia tidak ada masalah. Lepas tu masalah yang kedua, kalau seorang itu buat witir, dia meraih imam. Bulan puasa tu dia raih imam, dan sebab balik dia nak buat qiyamul lail lagi. Adakah perlu dia buat sembahyang witir ataupun dia tak payah buat witir? Dia kena buat witir pula ke ataupun dia tak payah buat witir? Sedangkan masa tarawih tadi dia dah buat witir. Baik, jawapannya dua-dua boleh. Boleh buat dan tidak boleh. Tak payah buat pun tak buat. Dua-dua betul. Alasannya macam Nabi sebut tadi, la witrani fi lailatin wahidah. Tidak ada witir dua kali. Dua kali witir punya satu set witir itu satu rakaat ataupun 3 ataupun 5 ataupun 7 ataupun 9 ataupun 11 paling banyak. Dia tidak buat dua kali witir. Kalau buat dua kali apa jadi? Seingat saya masa saya talaki kitab dengan Datuk Mufti Syekh Badaruddin kita dulu 20 tahun dulu mengaji kitab Siyarus Salikin, dia sebut kalau kita buat witir yang kedua pada malam itu, dia bukan haram. Hadis itu menyebut kepada larangan jangan menyusahkan diri dengan ibadat, ibadat sunat. Kalau sekiranya dia buat juga kerana dia rajin, maka salah satu witir itu diterima oleh Allah. Satu lagi diterima sebagai sunat mutlak, sunat biasa. Mana-mana satu nak terima Allah, mana-mana satu lah. Jadi tidaklah sampai kepada haram. Yang kedua, kalau dia tak mau buat, dia kira hak witir dia buat dengan imam tadi, tak payah tutup witir. Kerana macam analogi, macam contoh yang saya bagi tadi, kalau kita type nama dalam komputer, walau huruf Z masuk dulu, dia main nombor 1, huruf A main nombor 200. Bila kita sort balik, yang main nombor 200, dia akan duduk atas balik. Dia akan duduk atas balik, dia akan ikut abjad. Jadi kalau tak buat witir pun, witir itu sudah dipakai, sudah diterima, dan itu sudah menjadikan fadilat ada satu witir pada satu malam. Duduk boleh? Boleh. Wallahu a'lam. Ya. Tadi Ustaz ada kata kalau kita cerita keburukan arwah dia akan siksa kat kubur kan. Tapi kalau kita cerita kebaikan dia pula adakah ada? Ya. Sama. Kalau kita cerita keburukan si mati, dia akan diazab dalam kubur. Kalau kita cerita kebaikan si mati,
amalan dia rajin sembahyang, rajin baca Quran, tolong orang dan sebagainya, dia diberi pahala. Itulah cara unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolong orang yang buat naya, tolong orang yang kena naya, tolong orang yang kena naya. Kalau orang hidup ini, orang yang kena naya, tolong bela dia. Kalau orang yang buat naya, kalau orang itu hidup, naya itu masih hidup, tolong hentikan kejahatan dia. Kalau orang itu sudah mati, dia teranaya, hentikan penganiayaan orang kepada dia, fitnah dan sebagainya. Kalau dia ini teranaya, kita kena bela balik dengan amalan kebaikan yang dia buat. Maknanya itulah sama. Kalau jebuk yang jahat dia kena, sebut yang baik dia akan dapat. Wallahu a'lam. Soalan lain? Ya. Masalah apa? Lanjutan kita tadi. Ya. Kiranya kita buat 2 kali ya. Lepas tu nak panggil imam tu, kita buat 3 rakaat. Kalau kita nak untuk amalan kita buat berapa rakaat kita dapat? Ganjil atau kenapa? Menutup dengan witir juga. Kita nak buat 2 kali ya. Tak kata tadi. Jadi kita dah buat dah satu kali Imam 3 imam. rakaat. Lepas tu kita balik, kita buat sunat. Lepas tu kita nak tutup sekali lagi. Ya. Terpulang. Paling kurang satu. Jadi kalau kita buat satu, takkah malam tu kita genapkan witir kita? Kalau kita buat satu, dia menggenapkan witir. Kalau kita buat 2. Kalau kita tak buat lagi, okey macam ni. Kalau kita tak buat lagi, kita boleh buat witir itu bilangan-bilangan ganjil. Tadi terima kasih itu. Ada satu kaedah yang sebut, yang saya ingat balik itu. Kita dah buat witir tadi 3 dengan imam. Kita balik rumah, kita buat witir lagi. Kita buat satu witir. Ini kaedah yang ada ulama sebut. Kita buat satu rakaat witir, menjadikan witir untuk malam itu. Dia fikir untuk malam itu, dia genap balik jadi 4. Jadi kita sudahkan sama ada tambah 1 ataupun tambah lagi 3. Faham tak? Bukan, maksud saya kita yang kedua tu kita buat ganjil genap je lah. Supaya kita jadikan ganjil malam tu. Tak, dia kena genapkan dulu yang awal. Fikir awal yang kita buat awal tu, genapkan dulu 1 rakaat. Kita buat tengah malam, tadi kita buat dah 3. Dah habis sembahyang di rumah, kita buat witir 1 rakaat. Tutupkan itu. Lepas tu kita buat 2 rakaat pula, ataupun kita buat 1 rakaat pula. Kita buat satu lah maknanya. 1 rakaat, 1 salam. 1 rakaat lagi, 1 salam. 1 rakaat yang pertama tu untuk menggenapkan witir yang kita buat awal malam. 1 rakaat tadi witir penutup untuk malam ini. 2 kali salam. 2 kali salam, tapi 1 rakaat. Karena itu kaedah yang ada ulama sebut. Kalau orang itu nak buat witir juga macam Raja Osman tanya tadi. Terima kasih, belum peringat tu. Saya terlupa kaedah tu. Bila sebut tu baru teringat balik. Mana boleh digenapkan balik witir, dia akan jadi 1 witir juga. Adakah terpisah ibadat itu? Tidak. Kerana witir ini hanya pada malam, untuk malam itu sahaja. Jadi selagi itu ada disebut sebagai malam, tidak sampai subuh, boleh buat. Boleh buat. Ada juga orang tanya, boleh tak buat Ustaz, saya lewat bangkit sikit, tengah-tengah Allahu Akbar, orang subuh. Nak berhenti ke main witir dah? Tengok tahajud saya. Terus ya. Terus ya. Terus. Buat sembahyang itu kerana kita sudah takbir. Bila masuk takbir, kaedah kata, ada satu kaedah yang sebut bila kita sudah takbir untuk sembahyang itu dikira dan sah. Terus balik. Sama macam kita sembahyang waktu lewat, sembahyang asar lewat contohnya, elok-elok takbir masuk maghrib. Teruskan sembahyang asar itu sampai habis. Ada yang satu lagi kaedah pandangan ulama, apabila dia dan rokok, maka kaedah itu dikira. Jadi teruskan, tak payah berhenti dan sebagainya, kerana itu ibadat kita sudah masuk. Tak payah batal, tak ada sebab. Baik, ada soalan lagi? Ya. Kalau kita sembahyang tarawih yang 2 rakaat, kita kumpul buat 3. Lepas tu Kemudian kita silip lagi. ya, Yang kedua tu buat 1 je kan? buat 2. Yang 3 itu sebab kita tertambah dalam rakaat itu. Kita juga itu kita tambah dalam rakaat itu.
Okay, kita sembahyang tarawih, kita buat terlajak 3 rakaat. 3 rakaat kita tambah, dia ada dua cara. Yang pertama, sama ada kita sempurnakan balik supaya dia genap. Kerana bilangan tarawih, kita tahu bilangan tarawih satu malam itu berapa. Kita buat 8, ada orang buat 12, ada orang buat 20 dan sebagainya. Kita nak satu tempat itu dia sembahyang jadi 3 rakaat. Lepas tu dia bangkit tambah lagi satu dengan niat tarawih juga. Boleh? Satu saja. Ataupun hak 3 tu dia biarkan 3, dia bangkit buat tarawih yang baru dengan 2 rakaat. Sama. Hak yang tadi sudah bila yang awal tadi dia sudah kerana kita sudah tersilap, kita sudah terlupa. Jadi hak yang cerita mention dia ni pasal rakaat lebih. Rakaat lebih adakah dia nak buat satu untuk genap, untuk tambah balik dengan hak tadi, ataupun hak ni dia bangkit buat rakaat biasa 2 rakaat. Dua-dua. Oh, ada jadi kah? Oh, ada silap. Tak apa, tak kisah. Nama ada dia nak tambah satu untuk mengenalkan itu pun boleh, ataupun buat 2 terus pun boleh. Saya pun tarawih tu dia ada silap sekali di Masjid Bukit Baitok. Saya buat 3 rakaat. Tersilap 3 rakaat. Habis bagi salam itu, lepas selawat, orang hak soh nak buat 3 tu. Ada buat 1 ni tak kata apa. Buat 3 tu. Ustaz buat 3 tadi. Tak apa. Pakai buat 3. Jangan ada lebih. Saya pun tak sedar kan. Jadi tak buat, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau kata dia tak cukup rakaat, dia rasa dah 2 tapi dia dah bagi salam. Dia dah bagi salam, orang bangkit. Oh, saya bukan 3, saya tak cukup 1. Saya tak cukup 1. Rawat tu, 3, saya tak cukup 1. 1 rakaat. Baca terpanjang sikit, terlama sikit. Teralih ayat itu merasa macam 2 rakaat. Terlama sikit. Terus tahiyat, orang belakang kata ustaz tak cukup lagi 1. Jadi terus bangkit. Takbir tanpa perlu kepada niat soli dan sebagainya. Terus Allahu Akbar. Sambung balik. Makmum pun ikut juga. Sama. Makmum mengikut gerak geri imam. Jadi sembahyang itu dikira masuk balik. Dia masuk balik. Ya. Makmum yang tekok tadi sama, buat balik. Habis buat tambah 1 rakaat lagi. Tahiyat, sujud sahwi. Sujud sahwi selesai. Melainkan dia dah menambah sihat. Ya. Melainkan dia dah menambah sihat. Melainkan dia tambah sendiri dia. Dia tambah sendiri dia. Ini cerita kalau semua tak pasal, tu ada orang peringat, lepas tu masih dalam tempoh peringat itu, balik dalam tempoh sembahyang tu, kita bangkit buat dan dikira masuk balik kepada sembahyang. Dan sembahyang itu, rakaat itu dikira, lepas tu habis sujud sahwi. Selesai dah rakaat itu. Tidak lebih 6 perkataan kalam dunia daripada 5 kalam majlis itu. Wallahu a'lam. Tak ada habis dah. Wallahu a'lam bissawab.